أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dengan tajwid dan makharijul huruf hari ini insya-Allah. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajah Rosniati binti Mansur. Yang dikasihi lagi dihormati sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Mai tak buka Ustaz. Ustaz tak buka mic. Tak dengar suara. Ustaz Ustaz tak on buka. mic. Ustaz Ustaz dah masih buka, Buka mic tapi ada problem. Ustaz freeze Ada. dekat skrin ni. Ada dua Ustaz buka. Device, dua device. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Okay, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh muslimin muslimat. Yang saya hormati seluruh pihak pengurusan pentadbiran Gemenur Iman yang dipengerusikan oleh Bonda Hajah Rosniati dan seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga Gemenur Iman JNI yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah dengan izin dan rahmatnya kita bertemu secara online pada petang ini, sambungan daripada siri yang sebelum ni berkenaan dengan tajwid dan makhraj huruf, dan khususnya kita akan fokus kepada tajwid. Jadi insya-Allah ibu-ibu yang sekalian, kita akan mulakan sebentar lagi. Jadi untuk hari ini permulaan kelas kita ni kita buat dengan tajwid dulu. Kita akan bincangkan tajwid dulu. Kemudian baru kita akan buat sesi bacaan dan sesi mengenal pasti tajwid. Okay, macam tu Kita akan buat sesi bacaan dan sesi mengenal pasti tajwid. Dan saya perhatikan di situ admin JNI ada letakkan list nama ni kan. Jadi insya-Allah kita boleh ikut-ikutlah list ni, kita akan menurutilah apa yang telah diberikan. Dan saya akan sebutkan nombor je lah, mungkin peserta pertama, kedua, nanti ibu-ibu sekalian, tengok ni semua muslimat je, saya panggil lah ibu-ibu mungkin ada yang kakak kot ataupun mungkin ada adik ke, saya panggil ibu-ibu je lah, lebih kurang lah tu. Jadi nanti bacalah ikut turutan tu sebab saya tak nampak nama peserta.
saya akan fokus kepada Quran yang saya display. Okey. Nanti insya-Allah kita tengok dulu macam mana. Nanti kita akan sesuaikan dengan kaedah yang lebih baik lah dari semasa ke semasa insya-Allah. Baik, jadi untuk sesi tersebut kita nak mudahkan dengan tajwid. Sebenarnya saya nak confirmkan dulu, saya ada hantar dengan bonda Ibu Ros, iaitu bonda Ibu dua-dua Ibu, bolehlah. Apa berkenaan dengan beberapa PDF tentang tajwid. Saya tak pasti adakah bonda Ros dah sampaikan ke belum kepada warga JNI. Tak ada terima pun, Ustaz. Oh, tak ada okey, macam mana saya nak send kepada siapa nanti? Mungkin Send bonda pada Ros. Intan lah, Intan. Oh, okey, Kak Intan. Uh-huh. Alright, so nanti saya akan send nanti mungkin sekejap lagi lah lepas habis kelas lah kot. Nak buka sekarang nanti kelas kabut pula. Nanti insyaAllah saya akan send 3 PDF berkenaan apa yang kita akan adakan. Saya dah send hari tu dah, hari tu sebelum mula kelas kot. Saya tak selepas mula, lepas mula tu saya dah send. Tu saya anggap dah sampai lah, tapi tak apa, mungkin dia sangkut dekat mana-mana penerbangan kan. Tak apa, nanti kita akan hantar balik yang baru kepada Kak Intan lah. Nanti kita akan dapat 3 ada satu sifat huruf, lepas tu yang kedua makhraj huruf, yang ketiga tajwid. Tiga-tiga tu kita akan pakai tapi lebih fokus kepada tajwid. Kita akan fokus lebih kepada tajwid lah. Jadi hari ni pun sama kita akan guna tajwid. Tak apa, untuk hari ni saya share dulu. Nanti untuk akan datang mungkin kalau ada lagi akan datang kita buat bersiri. Jadi ibu-ibu sekalian boleh kalau rajin sikit lah kan, print siap-siap dalam bentuk A3. Kalau A3 cantik sikit, dia besar. Kalau A3 lagi cantik, ataupun dalam A4 pun boleh, ataupun tengok dalam handphone. Tapi ada rujukan lah, masing-masing ada rujukan. Kan, bila rujukan ni lebih, saya kira lebih cantik sikit kan. Okey, baik. So kita mulakanlah terus untuk sesi kita. Jadi saya akan sharekan apa slide kita lah. Alright. Okey. Okey, baik. So kita tengok apa yang kita akan share dulu. So kita fokus dengan tajwid dulu Terus sekalian nanti kita akan kita akan buat sesi bacaan. Okey. Jadi insya-Allah hari ni kita akan fokus kepada nombor 3. Okay, kita tengok pada slide Saya akan point kat sini lah. Saya akan letakkan point. Kita akan fokus kepada yang 3. 3 ni kita tengok kat sini kita fokus kepada nun sakinah dan tanwin. Dia memang macam banyak sikit lah, macam serabut kan. Tapi tak apa, kita akan fokus satu-satu. Okey. So untuk nun sakinah dengan tanwin. Nun sakinah dengan tanwin ni, ibu sekalian ingat kat sini, dia punya pecahan. Bila saya tanya, okey, berapa pecahan nun sakinah dan tanwin? Hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, bertemu dengan huruf kan selepasnya. Jadi bila tanya berapa pecahan, ibu-ibu ingat yang ni. Yang saya bulat ni. 6. Jadi kita ingat ada 6 pecahan. Okey, ini menurut dalam nota ni. Nota ni dia detail 6. Okey. Yang ringkasan kita ingat 4. Assalamualaikum Ustaz. Salah. Ya? Tak keluar gambar pun. Yang lain ada. Ada Mak Jah. Dia tak nampak. Tak ada keluar. Line Mak Jah slow Lain kot. Mak Jah ni kot tak kuat. Dia tak dapat tarik. Okay. Yang lain semua ada kan? Sebab saya cek semua macam ada je. Ada Ustaz, Alhamdulillah. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Saya teruskan Boleh teruskan. Okey, baik. Baik, okey. So kita sebut ada 6 maknanya dalam ni dia detailkan ada 6. Tapi kita nak ingat senang. Okey, kita ingat senang kan. Ibu sekalian lepas ni ingat macam ni je. Bila saya tanya, okey, nun sakinah ataupun tanwin. Kan? Berapa pecahan? Kan? Dalam ni dia dah detail 6. Okey, kita nak ringkaskan, kita sebut ada 4. Okey, sebab apa ada 4? Kita ingat pertama ni. Pertama ni saya bulat ni, izhar. Okey, izhar. Izhar bermaksud jelas. Zahir, nampak. Okey, itu izhar. Itu yang satu lah, nombor 1.
Okey, kemudian ikhfa. Ikhfa ni dalam bahasa Arab kita panggil dia hilang. Ni nombor 2 lah. Ikhfa ni hilang. Okey. Izhar tadi jelas. Izhar jelas. Yang ni kedua ikhfa ni hilang. Okey. Yang ketiga idgham. Idgham ni pula apa? Idgham ni masuk. Dia nun sakinah bertemu dengan perkataan kan. Nanti kita akan tengok contoh lah kat sebelah tu. So kita akan nampak kat situ. Oh ini jelas. Oh ni hilang. Oh ni masuk. Idgham ni masuk. Idgham ada 2. Idgham satu ada gunnah. Satu lagi bila gunnah. Gunnah ni apa? Gunnah ni dengung. Gunnah ni maksud dia dengung. Ni. Gunnah maksud dia dengung. Jadi kalau ma'al gunnah adanya dengung. Kalau bila gunnah tak ada dengung. Itu maksud dia. Kita dengar dulu. Kita dengar dulu, nanti kita akan bincang satu-satu lah. Kemudian satu lagi iklab. Okay. Iklab ni maksud dia tukar. Iklab ni senang je, bila sekarang tahu dah kan. Bila nampak mim kecil kan, macam contoh bawah ni. Kan ada mim kecil tu. Kan, dia nun mati. Bertemu ba, satu huruf dia. Nun mati bertemu ba. Betul ada mim kecil tu. Mim comel tu kan. Itulah tanda iklab. So biasa iklab ni memang kita akan jadi profesional lah. Kan? Sebab apa profesional? Sebab senang sangat. Kita tak payah nak bincang panjang-panjang. Ibu-ibu tengok je. Ada mim kecil. Kan? Ada mim kecil tu dikira iklab lah tu. Biasanya macam tu. Nun mati bertemu ba. Tengah-tengah tu ada mim kecil. Okey, itu iklab. Iklab ni makna dia tukar. Okey. Yang 4 ni penting. Idgham tu kira-kira sekali lah. Bila sebut idgham kita pecahkan lagi kan. So bila nak diringkaskan, ibu sekali ingat bila kita sebut ringkas, kan ibu-ibu sebut je nun sakinah dengan tanwin ni kita sebut ada 4. Ni nak ringkasan lah pasal ni dia detail. Dia campur satu lagi ni. Satu lagi ni jarang kita bincang. Izhar idgham. Yang izhar idgham ni, ni lagi tak pernah, jarang kita bincang. Ni ada 4 benda je, 4 kalimah je. Nun mati bertemu dengan ya ataupun waw. Tapi dia tak jadi dengung. Kan kita sebut 4 ni je contoh ni. Ad-dunya. Mana ada orang sebut dunya? Sepatutnya kan dunya dia jadi masuk idgham kan. Idgham ma'al gunnah tapi tak jadi. Dia jadi dunia. Lepas tu qinwan. Sepatutnya qinwan. Sepatutnya lah kalau ikut idgham ni kan. Tapi tak jadi. Dia jadi qinwan. Ni pun sama. Sinwan. Pun tak jadi juga. Kan? Betul ni pun sama. Bunyan. Ni sekadar kita sebut dululah. Tak apa, jangan risau. Ni jarang kita jumpa. Dan kita tak berapa ingat pun tak apa lagi. Sebab ni jarang kita bincang. Yang penting tadi saya sebut ada 4 tu. Okay, kita ingat ada 4 Okay, saya ulang balik. 4 tu apa yang kita kena fokus. Nun sakinah dengan tanwin Nun sakinah dengan tanwin. Bila tanya nun sakinah dengan tanwin ada berapa? Ibu-ibu sekali ingat je 4. Ini untuk ringkasan 4. Maknanya bila sebut nun sakinah ada 4 bacahan dia. 1 izhar. Izhar ni maksudnya apa? Jelas. Jelas. Alright, jelas. Yang kedua, ikhfa. Ikhfa ni Hilang. maksudnya Hilang. 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 okay. Alright. Yang ketiga, idgham. Idgham masuk. Right. Yang keempat, iklab. Tukar. Itu je lah. Itu ringkasan dia. Okey. Kita masuk nak membezakan. Macam mana kita nak kenal? Kaedah ni saya kira insya-Allah senang akan membantu ibu sekalian. Okey. Tengok satu persatu. Kita ikut turutan izhar dulu Okay, saya zoom in lagi, kita tengok fokus pada izhar saja. Okey, ibu sekalian, yang paling penting. Izhar ni dia tanda dia paling senang. Tengok nun mati kan? Baris mati dia mesti ada. Kita tengok dekat yang pertama ni. Saya buat nombor nombor 1. Okey. Di bawah nombor 2, nombor 3 Okey. Kita nampak 1 2 3. So tengok dekat nombor 1, kan dia dah warna merah kan? Dia nun mati bertemu hamzah kan? Perasan tak nun mati tu ada kan baris mati?
Kan dia ada. Bila izhar, kita nak tahu kan, bila tengok kalimah, kita nak tahu ni izhar ke, ikhfa hilang ke, idgham masuk ke, iqlab. Bila jumpa je kalimah nun mati ni, kita terus ingat antara 4. So macam mana kita nak tentukan? Kita tak berapa ingat. Tengok tanda dia. Contoh kalau iqlab mim kecil, adakah ni iqlab? Memang bukanlah. Mim iqlab memang bukan. Biasa iqlab senang. Antara 3 kita akan keliru. Okey. Tentukan pula, adakah di izhar? Izhar senang. Tanda dia nun mati tu, baris mati tu ada. Okey, kalau tak percaya tengok bawah. Saya letak bawah kan. Tengok bawah ni yang nombor 1. Kita buat nombor 1. Apa nun mati bertemu dengan ta kan? Tengok nun mati tu. Ada tak baris mati? Tak ada kan? Tak ada baris mati. So tanda dia tak ada. Tanda dia maknanya bila dah ada tu confirm izhar. Nun mati tu bila wujud baris mati, kita nampak dia zahir, itulah izhar. So tak payah pening dah. Nampak je nun mati tu ada, ni izhar ni, confirm. Kan pasti. Sebab apa? Dia jelas. Dia nampak. Itu tanda dia. Dalam Quran kita memang akan jumpa macam tu. Jadi kita akan buat bacaan, kita akan nampak. Okey. Sama juga, kita tengok lagi nombor 2 yang bawah ni kan. Nun mati bertemu ha. Pun izhar. Sebab nampak, tengok nun mati je. Tak payah pening-pening. Tak payah nak tengok ni huruf apa ni apa benda Tak payah pening. Tengok je kalau ada nun mati tu, di baris mati tu ada, maka izhar lah tu. Okey. Tanwin pula. Ni tanwin bertemu dengan ha. Kan bawah tu kan nombor 3 bawah. Okey, tanwin pula cara nak kenal. Kita tengok satu kotak ni Okey, saya zoom in lagi. Ni. Kita fokus pada kotak ni je. Perbezaan tanda baris. Itu soal Doraemon pula Okey. Ini pun senang. Kita tengok yang warna merah. Bila dia lurus, saya panggil dia selari lah ataupun lurus kan. Baris dia lurus. Lepas tu 69. Ni kira 69 lah Yang tanwin tu kan, tanwin dhammah. Semua ni kira izhar. Dia sebiji macam tadi. Kalau nun mati, baris mati tu ada. Kalau tanwin, kan tanwin bertemu huruf kan. Tanwin ni mesti kena lurus-lurus. Tanwin fathah lurus. Kita panggil selari lah kan. Tanwin kasrah bawah tu lurus. Kalau tanwin dhammah 69. Maknanya jelas. 69 nampak jelas. Dia tak sama, dia jelas nampak beza. Kan? Okey. Itu tanda dia kalau tanda baris. Lepas tu kalau tanda yang sebelah dia, semua dia terbalik. Kalau jenis tanwin fathah, dia sengit-sengit. Kan nampak? Dia sengit. Tadi dia lurus. Kalau yang lurus ni izhar. Maknanya jelas. Maknanya dia tidak dengung. Tu tak dalam kotak ni. Tak dengung. Jelas lah tu. Tak dengung tu jelas. Kan? Tapi kalau yang sengit, belah yang sini ni kan sengit, baris tak selari. Maknanya baris dia tak selari kan. Dia saya sebut sengit lah. Tak selari. Betul. Itu dikira bukan izhar. Dia antara 2. Sama ada hilang ataupun masuk. Kena cek. Nanti kita akan cek. Ikhfa ke idgham. Itu pun ada kaedah. Nanti saya akan ajar. Apa kaedah kita nak tahu. Ikhfa ke idgham. Kita bunyikan dia. Nanti kita akan tahu. Sebab kalau saya sebut huruf-huruf, nanti kita akan pening sebab baca banyak. So kita tak apa. Phase pertama ni, fasa pertama ni kita just kena kenal dulu. Kan supaya kenal kan. Lama-lama baru dapat. Macam itulah kan. Jadi kita kena kenal, kita pandai tentukan dulu. Tu cukup. Nanti lama-lama kita akan pandai sebut huruf. Itu biar the next level Okey. Jadi baris bawah. Saya ingat juga kan? Sama. Baris tanwin dhammah. Maknanya baris depan. Dia jadi 99. Tadi 69. Ni 99. Okey, so macam mana kita nak kenal? Kita ingat 69 maknanya jelas. Keluarga 69 jelas. Kan nampak tak bercampur. Tapi kalau keluarga 99, serabut. Macam itulah nak bagi ingat sikit lah Alright. So itu tanda tanwin. Tanwin ni. Tanwin sebab apa nama dia tanwin? Ingat twin. Twin kan kembar. Twin ni kan kembar. So sama dengan tanwin. Tanwin maknanya baris tu kembar. Ni lain dah ni.
Baris tu kembar. Ingat macam tu. Bila sebut tanwin, kadang-kadang mungkin ada yang tak berapa ingat kan, tanwin ni apa kan. Ingatlah, tanwin tu ingat twin. Twin tu kembar kan. So baris tu ada kembar. Baris tu sama. Nampak bahasa Inggeris dicuri daripada bahasa Arab. Kan? Itulah tipu daya barat sebenarnya. Okey, baik. Gurau je. Alright, kita masuk kepada tadi tu. Okay, so kita faham izhar ni Dia kenal, dia senang dia kenal. Tengok je, nun mati tu ada tak baris mati. Itu je. Kalau tanwin tengok, kalau dia lurus, selari, izhar lah tu. Kalau 6-9, izhar lah tu. Cukup. Yang tu je. Tak payah kita pening berapa huruf, tak apa, itu nanti. Nanti berapa huruf semua tak payah. Kita biar dia lihat dulu, nanti kita akan kenal. Kita masuk kepada yang kedua, ikhfa. Okey, ikhfa hakiki. Untuk hari ni saya dua cukup lah. Nanti nak baca kan. Ikhfa hakiki. Alright, ikhfa ni pula, kita tengok contoh. Contoh yang pertama ni tengok kat situ, kita kena gariskan nun mati bertemu dengan ta. Okey. Sekarang sebab kita dah tahu jawapan dia apa, so kita dah kata confirm lah. Oh ni memang confirm ikhfa ni. Tapi kalau kita tak tahu, tak diberikan jawapan ni, kita nak kenal macam mana? Okey, first step. Bila kita tanya, okey, kat situ apa bertemu apa kan? Kita pun sebut nun mati bertemu ta. Okey. Kemudian kita pun tengok step kedua pula, tengok nun mati tu, baris mati tu ada tak? Baris mati kat situ tak ada. Kan? So kalau ada, izhar dah kan? Kalau ada tu dah nampak, jelas izhar. So dia bukan izhar. Antara tiga lah. Tadi kita ada 4. Izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Kan? Lepas tu izhar dah bukan, confirm dah bukan antara 3. Iqlab tu memang bukan dah. Tak ada mim kecil. Okey, antara 2. Dia ikhfa ke dia idgham? Dia hilang ke dia masuk? Okey, kat sini Bapak sekalian kita take note baik-baik. Cara kita nak kenal ikhfa ni sebenarnya senang. Macam mana? Tadi saya sebut ikhfa tu hilang kan? Ibu-ibu sekalian sebut, jangan sebut hilang. Kita sebut hilang. Cuba bunyikan sikit. Tak payah buka mic lah. Nanti kang dengar nanti yang takut kata apa, kecoh kita punya grup kan. Kita sebut sendiri cukup, kita dengar je. Kita jangan sebut hilang. Kita sebut hilang. Bunyi dia gitu. Okey, hilang dia macam apa macam tu lah. Bunyi ni macam tu lah. Maknanya dia tak sebut hilang, dia sebut hilang. Bila kita bunyikan dia, dengung lah. Dengung, ya Allah. Kita nak sebut dengung tu pun dah takut dah terlupa dah. Kita bunyikan dengung tu lah. Bunyikan dengung tu, tapi bunyi dia tak masuk. Kalau masuk, dia akan melibatkan huruf selepas. Kalau yang ni cuma dengung sahaja. Kan dengung tu kan dengung tu kan macam bunyi dia kan. Itulah kita katakan sebagai ikhfa. So kita bunyikan dia tu. Kan ada bunyi hilang tu. Bukan kun. Kalau kun jelas. Yang ni dia jadi apa? Hilang. Kan? Kalau tengok contoh idgham. Tadi idgham apa? Masuk kan? Idgham ni masuk. Okey. Contoh, nun mati bertemu ya. Kita tengok nun mati tu dia tak ada baris mati. Izhar tu dah confirm bukan. Kan? Izhar tu confirm bukan. Kemudian kita tengok iqlab pun bukan dah. Antara 2, sama ada dia hilang ataupun masuk. Okey, cuba kita bunyikan dia. Kita bunyikan dia jadi apa? Mai. Kan? Mai. Dia kalau bunyi dia ma, kan? Kalau bunyi dia ma, itu barulah dia kira hilang. Kan? Ma, hilang. Yang ni mai. Dia dah masuk ke dalam huruf selepas. Kan? Pasal kan? Dia masuk dalam huruf ya. Maka itu dia kira masuk. Idgham. Ni nak bagi beza lah. Kita nak bagi beza. Kalau yang ni, tadi tu, dia bunyi dia ma, kan? Majab. Kan? Majab. Lepas tu yang kedua pun sama. Miqab. Lepas tu yang ketiga.
yunfahu. Ingat baris kalau 99 dia kira sebagai bukan izhar. Kalau 69 baru izhar, baru jelas. Itu beza dia. Alright. So setakat ni boleh faham tak perbezaan antara izhar dengan ikhfa? Boleh faham? Faham. Okay. Boleh So, okay. So kita terus pada bacaan. Kita dalam pembacaan tu kita akan kenal pasti. Pelan-pelan lah. InsyaAllah. Ya, Alright. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, boleh? Sebelum membaca. Apa tu? Nak bertanya? Ya. Oh, Sebab nak bertanya. Boleh. Ustaz menyatakan, Eva itu hilang. Ya, hilang bukan hilang. Tetapi disendingkan sedikit. Tetapi dari segi tulisan, ianya memang tidak ada. Hilang. Ya, hilang yang jelas. Cuma berbeza dengan izhar hakiki, ianya ada ya, present. Dan tapi kalau kita membaca masih ada tetapi disendingkan. Begitu yang saya paham. Adakah itu betul? Disendingkan. Macam tu? Sending. Sending tu maksud dia apa Sending itu makna tidak tepat lah. Tidak tepat. Misalnya kalau dia itu Eva sebab dia tidak ada tanda ya. Jadi kalau nun yang tidak ada tanda berjumpa dengan huruf Eva, dia akan menjadi macam Ustaz sebutnya tidak jelas tetapi disendingkan. Betul? Saya tak pasti sebut istilah tu betul tak. Kalau saya tahu condong tu adalah condong tapi yang tu dah condong itulah. Condong itu, sending itu sama. Okey, baik. Tapi kalau ikutkan dalam istilah tajwid, condong tu dah masuk lain dah tu. Itu dah kira untuk bacaan khas. Okey. Itu dah lain dah tu. Itu dah dalam bacaan khas. Disebut macam majreha, itu dikira condong. Disebut condong. Kalau gitu bagaimana apa nak sebut dia? Sebab kalau kita Eva ya, nun yang tidak ada tanda mati berjumpa huruf tak, mana-mana huruf Eva ya, dia bergantunglah. Kalau tak itu ada hamas, bunyinya tidak tebal ya. Ya ada tidak tebal tapi ada bunyi taknya, maknanya masih ready untuk kita menyebutkan tak selepas antah. Itu betul? Fahaman saya. Okey, baik. Masih pada bonda yang bertanya. Jadi macam inilah saya kira kita sebab nak lebih mudah faham. Okey, macam inilah kepada semua ibu sekalian semua. Baik, macam ni. Kita bezakan antara dua dulu. Okay, bezakan antara izhar jelas dengan ikhfa. Okey, ikhfa kita sembunyi lah. Memang betul maksud dia sembunyi. Cuma saya nak bagi cepat ingat, nak senang ingat, kita ingat hilang lah, kira hilang. Okey, sebutan dia maknanya kita nak bagi cepat ingat, kita sebut hilang. Okey, macam tu kan. Okey, jadi bila kita bunyikan, kita buat perbezaan bila kita bunyikan tu, pastikan bunyi dia tepatlah mengikut hukum dia lah. Macam contoh kalau atas ni kan azizun. So ini jelas. Okay, bunyi dia jelas. Zun. Bukan zun kan. Dia tak ada zun. Tak ada dengung. Dia jelas. Tapi kalau bawah ni jadi kuntum. Dia kira maksud dia hilang tadilah. So kita sebut hilang tu nak bagi clue, nak bagi ingat. Hilang ni nak bagi cepat ingat, maknanya hilang bunyi dia macam tu. Adanya dengung. Kan? Apa lagi? Zil. Apa-apalah huruf yang digunakan yang ada bunyi dia macam tu. So itu kita kira sebagai ikhfa, dia hilang ataupun sembunyi lah. Itulah yang saya boleh sebut dulu. Boleh ke tadi yang bertanya tu? Boleh sebab saya minta maaf sangat, saya pun kurang faham juga apa yang ditanya. Jadi saya cuma ulang balik lah apa yang saya sebut tadi. Jadi kita fokus yang tu saja. Okey, boleh
Okey, baik. So kita pergi kepada bacaan. Kita nak dengar bacaan dan kita nak menentukan juga tajwid yang kita dah belajar tadi lah. So kita fokus dua juga untuk hari ni. Kita fokus dua iaitu izhar jelas dengan ikhfa hilang. Itu cukup. Itu cukup. Kita fokus yang tu saja. Okey, baik. Jadi kita mula daripada ayat yang pertama. Kita tengok surah Al-Alaq. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ada yang selesa nak gunakan Quran pun boleh. Saya juga share kat sini. Sambil-sambil kita buat tajwid, kita baca Quran ni. Mungkin kita boleh baca jugalah maksud. Kan bagi yang tak baca tu boleh tengok maksud. Tu saya suka gunakan Quran macam ni. Tapi bila alalang kita baca tu kita tengok maksud. Kita fahamkan juga maksud yang kita baca lah. So kita fokus pada surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita ikut tadilah nombor giliran tu. Daripada nombor yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah itu Iqra ya, Ustaz. Ya, betul-betul. Baca bismillah dulu, lepas tu bunda baca Iqra'. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Okey, baik. Terima kasih pada bunda. Okey, kat sini ada tak nun mati bertemu dengan huruf? Ayat pertama Nun ni. mati tidak ada. Tapi Okey. ada kokolahnya, itu tak ada. Nun mati yang jelas tidak ada. Kokolah ada. Okey, qalqalah. Qalqalah mana satu bunda? Yang mana Yang satu? pertama kita mulai Iqra'. Okey, Iqra'. Kemudian ada lagi ke? Di situ ada lepas bismi rabbikal ladzi, di situ ada kaf, itu adalah huruf ikhfa. Dia berjumpa dengan huruf samsiah. Jadi huruf samsiah iaitu jadi hukumnya idgham samsiah. Oh, Dan al-lazini. Ya. Al-lazini. Ya. Kemudian hujungnya sebelum kita menamatkan bacaan, di situ ada kha, iaitu huruf di pangkal, huruf mulut dia lam qaf. Qaf itu huruf usruf qalqalah. Jadi dia ada lantunan. Okey, baik. Terima kasih pada bunda. Okey, baik. InsyaAllah qalqalah ni kita akan bincang kemudian. Kita ikut nombor dan nota. Ya, tapi maaf ya Ustaz, saya telah menerangkan sesuatu yang belum diajar sebab saya membacanya begitu. Alhamdulillah. Maaf banyak. Terima kasih. Tak apa, boleh. Tak apa. Ini kira pengetahuan umum lah. Maknanya kalau dah tahu tu okey juga. Kita ulang kaji kan. Cuma saya tak terangkan lah jenis qalqalah tu yang ada berapa semua. Okey, tak apa. Nanti kita tengok kemudian. Okey, baik. Terima kasih kepada bonda. Baik, seterusnya segi peserta kedua. Kak Noh, sila Kak Noh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min 'alaq. Okey, baik. Kat situ ada Bunda Noh jumpa tak apa nun mati bertemu dengan huruf? Nun mati izhar. Ya. Ya, nun Okey, mati kita bertemu tengok ain. dulu kat mana. Nun mati bertemu apa dulu? Apa perkataan dia? Min. Okey, min maknanya nun mati bertemu dengan Ain. ain. Okey, kita fokus macam tu je. Okay, nun mati bertemu ain. Okey, hukum nun mati kita dah sebut tadi kan? Yang ringkas tu ada berapa tadi? Ada 4. Okey, ada 4. Okey, jadi adakah dia iklab?
Tak, dia izhar. Okey. Bonda pasti ke? Sebab apa boleh pasti kata izhar? Sebab nun ada tanda mati Okey, pada bari nun. mati tu wujud kan? Maka dah kira Ya, confirm izhar. Okey. ya. Okey, baik. Terima kasih kepada bonda. Kat situ ada satu lagi perkataan. Mungkin ada siapa-siapa yang lain nak cuba Ya, ni ke? Jawab. Nun mati kalau bertemu dengan ni, Ustaz. Nun mati. Insa. Ikhfa. okey. Nun bertemu Irsa, dengan sin. Ya, ikhfa ya. confirm Insa, ikhfa. Ya, ya confirm. Bukan Sebab nun tak idgham ada tanda. Bukan. Okey, sebab apa bonda boleh yakin kata bukan idgham? Sebab nun tak ada tanda. Bukan nun tak ada tanda, dia boleh jadi idgham pun boleh, ikhfa pun boleh. Hilang pun boleh, masuk pun boleh. Ikhfa. Kalau idgham masuk. Dia tak ada masukkan sin. Sebab dia Okey, hilangkan betul. nun. Boleh, okey baik, boleh terima. Ataupun satu lagi yang saya sebut tadi, bunyi dia kan, bunyi dia hilang. Ya, Macam bunyi ni, dia hilang. kan? Insa. Ya, maknanya dikira hilang, maka ikhfa Ya. hakiki. Hakiki. Okey, baik. Terima kasih kepada Bonda Normawati. Ya, Okey, baik. kat situ ada Sama-sama, bunyi Ustaz. email sebut tu. Okey, nombor 3, peserta seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra. Astagfirullah. Iqra wa rabbukal akram. Okey. Baik, kat situ ada tak ni Bonda hukum nun mati? Tak ada hukum nun mati. Tak ada. Ya. Ada tak apa-apa hukum yang Bonda boleh sebut? Iqra. Nak sebut yang kita tak belajar hari ni ke, Ustaz? Sekadar sebut je lah. Okey, Iqra khalaqala surah wa rabbukal akram. Akram. Yang lain tak ada. Alif lam qamariyah pada wa rabbukal. Boleh. Okey. Okey. Nak tahu juga kan apa tu, kira peserta kita dah tahu macam mana kan. Okey. Baik, terima kasih kepada Bonda. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iya. Baik, seterusnya untuk ayat keempat. Saya lah baca. Allazi 'allama bil qalam. Okay. Baik, pendek je. Kat situ ada Ya. berapa yang Bonda tahu hukum yang ada? Alif lam qamariyah tadi. Alif lam qamariyah, yang mana satu? Allazi. Alif lam qamariyah. Yang depan tu. Alam qaf. Okey, tak apa, kita alif lam lah. Alif lam. Tak ada. Uji ke? Ada. Alif lam syams. Alif lam syams. Alif lam syams. Okey, baik, terima kasih kepada Bonda Amira. Ya, baik. Okey. Terusnya Baik, seterusnya. saya suruh sebut nama je lah. Cik B boleh? Cik B, sila. Terusnya ke? Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Ni ibu Okey. boleh. Kat situ ada hukum mati? Ada nun mati bertemu dengan sin. Ikhfa. Ikhfa. Oh, ni dah profesional semua ni. Ya. Saya boleh tambah lagi kot alalang sambung dengan apa tadi idgham sekali kot Boleh ke nak bincang idgham terus? Senang kacang, Ustaz. Boleh Cik B silakan. Boleh Ustaz, teruskan insya-Allah. Boleh kot sebab saya risau kalau saya terlalu laju nanti ada yang kata laju sangat. Kan kalau saya terlalu lambat pun kata lambat sangat kan. Tengok macam boleh ni. Saya rasa kalau Ustaz tak teruskan, janganlah. Kalau Ustaz tak teruskan dengan hukum lain, tapi Ustaz cari ayat yang boleh bermain dengan dua hukum yang Ustaz ajar hari ni. So yang mana baru nak mengenal boleh lebih kenal.
Tapi ayat ni pendek-pendek ada yang tak ada hukum kat situ. So macam geram. Okay, so kita fokus yang ada hukum je macam tu Ya. Fokus pada Okey. dua ni tapi cari ayat yang banyak boleh bertemu. Lama-lama yang baru nak kenal dia akan kenal insyaAllah. Okay, fokus dua hukum je lah. Maknanya tak payah sambung idgham tak payah. Ustaz. Fokus pada dua dulu sebab huruf ikhfa pun ada yang tak tahu huruf ikhfa tu apa kan. Kita berkenalan dulu yang tu. Alright. Okay, seterusnya ayat ke-9. Silakan Ibu. Ibu Ros. Saya ke? Bismillahirrahmanirrahim. Dua rosnya. Tak apa, baca silakan. Ibu ingat ibu. Ibu Ros tadi tapi tak apa. Puan Ros sila dulu. Lepas ni Ibu. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha. Okay, Bonda Ros bila sebut lazi tu dua harakat je. Dia tak panjang sangat. Kita iya. Ara'aital ladzi yanha. Okay. Baik, kat Minta situ maaf, Ustaz, baru. tak apa, teruskan. Kat situ mana satu hukum nun mati? Nun mati yang yanha. Okay, yanha. Apa bertemu apa? Nun mati bertemu dengan ha. Okay, hukumnya? Hukum dia izhar. Ingat ada dua je. Izhar atau ikhfa. Hilang ke jelas? Dia, sebab dia ada tanda mati tu izhar, dia jelas. Okay. Okay. Kalau Satu tak ada lagi? tanda tu, yang tak ada tanda tu ikhfa, sebab dia sembunyikan bunyi nun dia. Okey, betul boleh terima. Masih Okey. pada bonda. Cuma Terima yang kasih. bila tak ada baris sebenarnya antara dia ikhfa ataupun idgham. Tu dia antara dua. Nanti kita akan fokus yang itulah kemudian Dia antara dua, dia tak semestinya confirm ikhfa. Dia boleh jadi idgham sebab dia kena bunyikan dulu. Kalau itu kira hilang, dia hilang. Kalau dia iwa. Contoh saya buat kat sini Contoh perkataan ni. Mula-mula ni. Ar-ra'a. Dia kan sebut ar-ra'a kan? Mati tak ada boleh mati. Tapi dia bukan ikhfa. Sebab dia bukan kalau itu baru hilang. Bunyi dia kan? Ar-ra. Dia masuk dekat ra. Maka hukum dia kat situ masuk idgham. Minta maaf Ustaz sebab saya baru belajar. Tak minta maaf tak apa. Tak ada masalah. Teruskan je. Okey, Tak terima kasih Ustaz. tak biasa je. Okey, tak betul sama. Cuma saya nak sebut kat sini lah. Tak nak kita macam keliru kan, sebab nanti mungkin kita ingat tak ada baris, maknanya confirm hilang kan. Dia kena tengok, kita kena bunyikan dia. Kalau dia bunyi dia hilang, dia tak masuk, baru dikira ikhfa. Tapi kalau bunyi dia masuk kat sebelah macam ni kan, ar-ra kan, dia masuk dekat ra, dia kira masuk. Dalam masuk tu pun ada dua. Satu bila guna, satu ma'al guna. Nanti tu kemudian lah. Nanti kan lagi pening kalau nanti. Tak apa. Tapi sebenarnya senang. InsyaAllah senang kan. Okay, baik. Terima kasih pada Bonda tadi Bonda Ros Okay, baik. Seterusnya Ibu Ros ayat ke-10. Ibu Ros kasih maksud sila. Abdan idza shalla. Okay, baik. Jadi Ibu Ros mana satu hukum nun mati atau tanwin? Nun mati dal tu tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Alright. Jadi hukum dia izhar halqi. Izhar halki, betul, jelas. Okey. Macam mana kita kenal perkataan tu jelas? Dia jelas dia punya apa tu baris dia tu sama. Okey, betul. Dia punya tanwin dia tu sama. Dia tidak sengit. Selari. Dia selari. Boleh. Mana-mana pun boleh. InsyaAllah. Yang penting kita faham. Okey, masih pada Ibu Ros. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama juga. Okey, baik. Puan Aisyah pula. Okey, ayat 11 siapa? Bonda Wan Aisyah.
Tadi rasanya Silakan bonda Bonda Wan. dulu lagi kan? Bonda Zuraida dah ke? Siapa Zuraida dulu ke Bonda Wan dulu? Belum Ustaz. Zuraida dulu. Okey. Boleh. Okey. Inka tu ikhfa hakiki. Nun tak bertanda bertemu dengan kaf huruf ikhfa 15 daripada huruf ikhfa. Okey, ni Alal betul hu dah profesional ni alal sebab tak hu pasti lagi ni dah tahu dah tajwid dah. alal hu tu izhar qamari. Izhar Qamari boleh, Alif Lam Qamari apa boleh. Alif Okey, lam baik. qamari ya. Alright. Jadi bonda tak baca lah, tak nak baca. Merajuk ni, Oh. macam merajuk je. Okey. Ara'aita in kana 'alal huda. Boleh Okey. Ustaz? Baik. Okey, alhamdulillah dah cantik dah tu. Laju sebut jawapannya. Okey, baik. Terima kasih pada bonda. Okey, kita teruskan lagi. Ayat ke-13 yang saya garis kat sini. Okey, sampai tadi bonda Wan Aisyah kan? Ya. Terima kasih. Ni bonda bukan telefon, tak berapa nampak ni, tak apa ya, cuba. Baru balik daripada keluar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Okey, kat situ mana satu bonda yang hukum nun mati? Nun tu yang tak bertanda tu bertemu dengan kaf. Okey. Ifa. Ifa, confirm pasti, sure. Sure. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih kepada bonda. Baik, seterusnya. Ayat ke-15. Banyak ni hukum bertemu ni. Siapa lagi jemaah yang nak cuba baca sila. Volunteer. Saya Ustaz. Sila. Okey, Kak Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Okey, cantik. Baik, kat situ mana hukum nun mati atau tanwin? Nun bertemu ta, Ustaz, ifa. Okay. Lepas tu tanwin, ain bertemu ba. Okey, tanwin kat sini bertemu dengan ba. Senang kan? Walaupun tak belajar lagi kan? Bolehlah Ustaz, tak boleh cakap senang. Agak-agak apa hukum ni yang hujung ni? Yang tanwin bertemu ba ni? Tanwin bertemu ba, lemak lupa. Kita tengok ni, mim kecil. Mim kecil saya dah sebut tadi. Iklab. Ingat macam tu. Ingat mim kecil, ingat iklab Ustaz. Dia Ustaz. sepatut iklab. Okey, baik. Terima kasih. Dia kata sebab apa iklab bonda? Sebab bunyi dia akan ditukar kepada huruf mim ataupun hampir kepada mim. Kalau kita sebut lanas fa'am, dia tak tutup habis Dia bukan lanas fa'am. Dia kalau fa'am, itu dah memang jadi mim. Yang ni tanwin. So kita akan sebut buka sikit je. Lanas fa'am. Bukan dia hampir nak tutup. Tapi tak tutup. Itu iklab. Okey, boleh Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alright, sama-sama. Okey, kat situ ada satu lagi. Nun mati bertemu dengan lam. Lam. Ni kita tak belajar lagi lah idgham kan? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ni dah pandai sangat dah ni. Bila gunnah dah tahu dah ni. Okey, kalau ala-ala dah benda sebut bila gunnah kan, saya terus sebutlah bila gunnah ni, nak ingat senang, ingat bila gunnah ni ingat blur. Sebab apa ingat blur? Dia ingat situ lam dengan ra. Bila sebut bila gunnah, apa huruf dia? Nun mati atau tanwin bertemu lam ataupun ra. So clue dia ingat blur. Bila sebut bila gunnah ingat blur. Macam itulah. Tapi tu kemudian lah, nanti kita akan fokus kemudian lah insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada bonda. Siapa-siapa lagi ke nak wakil? Kalau tak ada, kita tengok kepada kuis sebagai penutup petang ni. Kalau ada, kita baca sikit lagi. Masih ada lagi nak volunteer ke? Tak ada, Ustaz pergi ke seterusnya.
Macam tak ada nak volunteer je. Ustaz Repeat teruslah. pun Ustaz. Nak repeat. Sila Kak. Ustaz penutup saya baca boleh? Boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Okey, cantik. Baik, kat situ hukum nun mati atau tanwin. Ada dua-dua ada yang kita belajar hari ni pada tingkah tu satu ikhfa, satu lagi pada kadhibatin kha, batin kha. Kat situ izhar. Betul. Kat sini ada dua-dua kan? Ya. Kebetulan pula. Okey, baik nasib kepada bonda. Tu dah kenal lah tu. Maka kita dah nampak perbezaan insya-Allah. Okey, baik. Jadi dengan itu habislah untuk kita punya sesi bacaan. Seterusnya yang terakhirlah untuk sesi kuis sebagai penutup lah uji minda kita pada petang ini Kejap. Okey, baik. Saya akan sharekan slide sekejap lagi. Jadi ibu boleh sedialah Nanti jawab dulu jawab sendiri dulu. Nanti bila kita tanya nanti mungkin ada wakil boleh jawab lah. Kita buat kat situ ada 5 soalan yang kita belajar hari ni lah. So nanti kita akan fokus yang lain tu lagi 2. Kemudian idgham dengan iqlab. Nanti dah habis semua tu kita akan refresh sikit kan. Lepas tu baru kita akan masuk yang lain. Okay, so untuk topik 3 topik 3 ni saya ikut pada nota tajwid tu. Saya ikut nombor 3 sebab yang pertama 2 kita dah sebut ni dah belajar sebelum ni kan, tentang mak asli kan, dengan satu lagi wajibul gunnah. Kita dah sebut dah sebelum ni. Jadi untuk petang ni kita masuk topik ketiga lah untuk nun sakinah tu ataupun tanwin. So soalan yang pertama, okay, boleh jawab dulu. Nanti jawab di ruangan chat pun boleh lah. Tak apa, lebih kurang lah tu. Berapa pecahan hukum nun sakinah ataupun tanwin bertemu huruf? Yang kita belajar tadi yang saya sebut untuk fokuskan yang ringkas tu. Nun sakinah ataupun tanwin bertemu huruf. Berapa pecahan dia? Kan ada 2 jawapan lah sebenarnya kat situ. Dua-dua boleh terima. Okey, ada admin ada wakil jawab 6. Kan kemudian ada juga tadi apa tadi? Bonda Azrina, okay, ada sebut 3 bahagian. Ni yang mana satu 3 bahagian? Ya. Okey, tak apa. Okey. Baik, terima kasih kepada yang respon. Alright. Sebenarnya okey, baik, terima kasih Saya lebih suka kita sebut 4. Okay, saya taklah 4. Tapi tak salah sebut 6 sebab saya tahu ke dalam nota tadi dia sebut 6. Cuma bila sebut 6, saya kira macam banyak sangat. Lepas tu nanti kita akan macam pening. Nak fokus tu susah kan. So kita berpegang pada 4 je. Maknanya bila saya tanya kan hukum nun sakinah bertemu tanwin ada berapa? Okay, kita ingat 4 tu cukup. Sebab 6 tu dia detail sangat. Macam yang izhar, idgham tu tak apalah biar dulu. Kan tu jarang kita bincang, tak banyak pun, ada 4 kalimah je. Lepas tu idgham dipecah 2. Tu saya kira macam banyak Kita ingat 4 cukup. Bila sebut nun sakinah je kita ingat tentukan antara 4. Tu cukup. So kita ambil 4 lah sebagai jawapan. Okay, yang jawab semua pun alhamdulillah. Tapi ada mungkin admin jawab D tadi pun boleh terima. Sebab saya faham dalam nota tadi kita sebut 6. Boleh terima. Tapi lepas ni kita ingat 4 cukup. Kita fokus 4 je. Untuk perbincangan kita fokus 4 sahaja. Okey, baik. Soalan yang kedua. Apa maksud izhar? Jelas. Okey, jelas. Okey, ada sebut A kat situ Okey, ingat situ izhar maksudnya jelas. Kalau hukum dia nama dia izhar khalqi. Jelas yang berlaku pada halkum. Itu maksud dia. Tapi saya ringkaskan izhar sebab kita nak bagi cepat faham. Kan? So kita sebut izhar pun dah okey, dah boleh terima dah. Izhar pun dah cukup. So maksud dia erti dia adalah jelas. Okey, alhamdulillah. Termasuk pada yang ketiga, apa maksud ikhfa pula? Masuk. Tersembunyi.
Okey. Sembunyi pun boleh terima. Apa lagi yang saya sebut tadi? Hilang. Dengung. Okey. Hilang. Terhilang. Ustaz guna hilang tadi. Okay, sebab saya sebut ni nak bagi cepat kita ingat. Bila nak baca kan, bila kita sebut hilang ni kita akan ingat. Oh, bunyi dia hilang. Dia macam tu sikit. Dia ada dengung dan bunyi dia hilang. So saya suka gunakan perkataan tu lah. Okay, so adalah wakil jawab hilang betul. Maksud sebenar ikhfa adalah sembunyi. Kan, khafi tu tersembunyi. Tapi nak bagi ingat, nak bagi cepat faham sikit, kita gunakanlah istilah dia hilang. So maknanya dia hilang. Bunyi dia hilang, macam tu. Dia tak masuk dia just hilang je. Dia tak masuk. Kalau masuk idgham pula. Masih. Tukar. Masuk. 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 Semua dah pakar-pakar ni. Lepas ni boleh tukar jawatan lah. Saya pula dengar. Ibu-ibu pula yang mengajar. Okay. Okey, tak pakar apa Ustaz. Alright. Memasukkan ataupun masuk. Okey, baik. Idgham, ingat terus bila sebut idgham dia masuk. Satu lagi yang terakhir iaitu yang kelima, masuk iqlab. Tukar. Okey. Atau ada admin sebut I pula tu. Datang mana I tu? Itu ke semua di atas. Oh, macam tu pula Oh, baru saya tahu. Ini ilmu baru ni. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, betul lah tu tukar. So antara kita ingat antara 4 je lah. So izhar jelas, ikhfa tu hilang ataupun sembunyi pun boleh. Idgham masuk dan iqlab tukar. Okay, so itulah untuk petang ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi kalau ada peluang bertemu. Kita akan fokuskan lagi 2 tu. Idgham tu macam mana nak kenal dan iqlab. Iqlab ni paling senang. Ada mim kecil tu. Itu paling senang. So lepas tu kita akan buat latihan sikit lah. Kita baca-baca, kita buat latihan. Kenal pasti hukum mati. Lepas tu kita dah pakar kan, dah profesional sikit. Baru kita sambung yang barulah. Kita ikut dalam nota tu. InsyaAllah. Dan saya akan send jugalah kepada Kak Intan nanti untuk dihantarkan kepada jemaah semua untuk nota masing-masing. Dan saya galakkan sangat kalau ibu-ibu boleh print. Ibu-ibu kalau kejap dia turun. Alamak. Sekejap. Okey, baik. Kalau boleh print dalam bentuk A3 ke ataupun A4, dia lebih baik lah. So bila kita bincang, kita boleh nampak. Kan kalau saya share je boleh juga. Tapi mungkin ada yang tak berapa biasa kan, macam tak berapa sesuai. So bila print tu lebih nampak lah. Tu saya galakkan macam tu lah. Okey, baik. So itulah untuk petang ni. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya dan dapat kita sama-sama untuk lebih perbaiki bacaan kita dan mudah-mudahan Quran ini menjadi syafaat kepada kita di akhirat kelak insya-Allah wa amin. Itulah yang sekalian, wallahu taala a'lam wa ilmuhu wa atam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسينه يا الله يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين إن رب العالمين قولوا قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله وبحمده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.